Kita belum habis lagi nota sebelum ni. Itu ada semua kah? Ada. Alhamdulillah. Ada. Ada ya. Kalau tak ada tu tengok sini lah. Tengok sini, nampak kan? Tengok sini. Hari ini kita akan bincangkan bab ke-55 di dalam Sunan Tirmizi dan hadis ke-72. Untuk memulakan pelajaran kita hari ini, saya baca dululah. Lepas tu pakak-pakak baca lah sikit-sikit seorang. Bab ma ja'a fi bauli ma yu'kalu lahmuhu. Wa bihi qala haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani qala haddatsana Affan bin Muslim qala haddatsana Hammad bin Salamah qala haddatsana Humayd wa Qatadah wa Thabit an Anas anna nasan min Uraynah qadimu al-Madinah fajtawawha فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة فقال اشربوا من أبوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا وربما قال حماد حتى ماتوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس وهو قول أكثر أهل العلم. قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. Bab air kencing binatang yang dimakan dagingnya. Maksudnya yang halal dimakan dagingnya. Sebab kita masih lagi duduk bincang tentang air kencing. Air kencing manusia, air kencing kanak-kanak belum makan apa-apa, itu sudah berlalu. Hari ini tentang air kencing binatang yang halal dimakan pula. Apa hukumnya? Kalau kita tidak nak baca semua, semua ni sanad ini, kita kata saja begini, seperti yang saya telah sebut dah sebelum ni, dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Anas. Sini terus, pergi kepada sahabat terus. Beliau berkata, beberapa orang dari Pu'u Uraynah datang ke Madinah. Lalu mereka tidak suka berada di Madinah. Maka Rasulullah SAW pun mengirim mereka ke tempat unta, ke kawasan ternakan unta. Unta tu unta zakat, hasil pungutan zakat. Beliau SAW bersabda, sinilah bendanya, sini. Dan air kencingnya. Lalu mereka membunuh penggembala Rasulullah SAW dan menggiring. Ini bawa lari Nabi SAW. Beliau memotong tangan Nabi SAW, tangan dan kaki mereka secara bersilang. Kaki kanan misalnya, tangan kanan, kaki kiri, begitu bersilang. Mata mereka dicelak, mata mereka pula dicelak dengan besi panas. Ini paku besar yang dipanaskan dengan api. Panas merah tu, itu celakkan matanya dengan besi panas itu.
dan mereka dibuang ke Harrah. Anas berkata, aku melihat salah seorang dari mereka jatuh tersungkur hingga pasir masuk ke dalam mulutnya. Lalu mereka mati. Kadang-kadang Hammad, ini salah seorang perawi yang kita ada dalam sanad tadi, Hammad bin Salamah, berkata, ia menggigit tanah dengan mulutnya sehingga mereka semua mati. Abu Isa berkata, ini adalah hadis Hasan sahih. Ia telah diriwayatkan daripada Anas, bukan hanya melalui satu saluran riwayat sahaja. Itu adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu. Cuba kena ingat ya. Ini pendapat kebanyakan, majoriti lah maksudnya. Aktsari ahli ilmu. Mereka mengatakan tidak mengapa dengan air kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya. Maksudnya yang halal di sisi kita lah, di sisi agama kita, halal memakan dagingnya, air kencingnya tidak mengapa. Maksudnya tidak najis. Tidak najis. Itulah hadisnya. Hadis yang kita baca tadi. Ini bab ke-55, hadis 70. Hadis ini sangat bermakna kepada kita umat Islam. Dan banyak sekali panduan yang terdapat di dalam hadis ini apabila dikaji. Baiklah. Saya telah baca tadi terjemahan kepada teks asal Sunan Tirmizi. Yang dimasukkan Sunan Tirmizi ni lah. Tajuk dia ni seperti Sahih Bukhari juga, dia ada tajuk juga. Tapi tajuk dia tu tidaklah serumit tajuk Bukhari. Semua ulama-ulama akui itu, tahu semua. Tajuk Tirmizi antara yang paling ringan, paling mudah, jelas. Walau bagaimanapun, dia ni kena ingat murid Imam Bukhari. Imam Tirmizi adalah murid Imam Bukhari. Jadi sedikit sebanyak, walaupun dia cuba memudahkan, sedikit sebanyak ada juga cara Bukhari itu kelihatan juga. Cara menyusun tajuk bab itu, kalau diperhatikan nampak ada juga seperti guru dia. Misalnya kita perhatikan di sini. Bab air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya. Kenapanya? Dia tak bagi hukum. Dia tidak kata bab tidak najisnya air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya. Dia tak kata begitu. Atau bab hukum air kencing binatang yang yang dimakan dagingnya. Dia tak kata juga begitu. Jadi kira faham. Kalau kita kata babu maja'a ni fi bauli ma yu'kalu lahmuhu ni, babu hukmi bauli ma yu'kalu lahmuhu. Kalau kita kata begitu, bab hukum air kencing binatang yang dimakan dagingnya, yang ni halal dimakan dagingnya. Makna dia nak cerita tentang hukum. Kalau kita kata begitu, jadi hukumnya bagaimana? Imam Bukhari kata tengok dalam hadis lah. Ni cuba tengok dalam hadis. Ishrabu min albaniha wa abwaliha. Nabi kata, minumlah kamu mana air susu tu. Nabi suruh minum. Takkan Nabi nak suruh minum benda yang haram, benda yang najis. Dari situ kita dapat tahu air kencingnya tidak najis. Ni abwal ma yu'kalu lahmuhu, tidak najis. Kita tahu hukum dia begitulah. Cumanya kenapa Imam Tirmizi tak sebut dengan terang-terang terus, terang-terang
dengan jelas saja kita kata misalnya babu adami najasati bauli ma yu'kalu lahmuhu, misalnya bab ketiadaan najis air kencing binatang yang dimakan dagingnya. Kenapa dia tak kata begitu? Tidak najis. Kenapa dia tak kata begitu? Sebabnya ada khilaf dalam masalah. Sebab itu dia tidak jazam. Orang panggil tajuk dia tu tidak dalam bentuk putus. Jelas begitu. Sebab apa? Sebab dia nak meraih, nak menjaga khilaf, mengambil kira, menghormati orang-orang yang berbeza pendapat dalam masalah ini. Itu cara Bukhari itu. Cara Bukhari itu, kalau Bukhari dia nampak khilaf tu kuat, dia setuju dengan satu pandangan atau pandangan dia begini, tapi pandangan yang satu lagi kuat juga dalilnya, hujahnya, dia tak akan sebut dengan jelas. Hukum yang terang. Cuma dia, tajuk dia tu dalam bentuk tergantung begitu. Itu cara Bukhari. Jadi kita nampak di sini, bayang-bayang guru dia, Imam Bukhari itu nampak juga di sini pada tajuk bab yang dibuat oleh Imam Tirmizi. Itu bendanya. Kalau kita nak bahas dari segi tajuk lah. Kalau tidak pun tak payahlah, sebab ini air kencing binatang yang dimakan dagingnya. Jadi kita dalam agama ni nak tahu hukum lah, itulah yang utamanya, hukum dia. Jadi hukum dia nak tahu macam mana, kita kena rujuk hadis. Rujuk hadis. Bila kita rujuk hadis, di sini nampak, inilah hadis inilah yang menjadi pegangan orang-orang yang mengatakan air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Apa dalilnya? Ni hadis ni. Sebab Nabi suruh mereka minum susu unta dan maknanya itu pun suruh juga. Suruh minum juga air kencingnya. Dan Nabi SAW ni maklum, tak maklum, kita sudah tahu dah. Dia tak akan suruh minum benda yang haram. Dia sendiri tak minum, dia sendiri tak buat, orang lain pun dia tak suruh. Itu cara Nabi kita. Sebab itu kena tahu. Nabi kita ni macam mana? Dia tak akan suruh kalau benda tu haram. Satu. Kalau benda tu najis, dia tak akan suruh. Ini menunjukkan tidak najis. Ini sekali sepintas lalu. Sekali pandang. Dan Imam Tirmizi, kalau kita perhatikan tajuk ni dia buat satu ni saja. Berhubung dengan air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya tu. Yang ni nampak bolehlah, mana tidak najis. Dia tak buat satu tajuk lain yang menunjukkan najis. Dia tak buat. Itu pun cara Bukhari tu, cara Bukhari begitu. Menunjukkan dia pilih yang ni lah yang boleh tu, yang tidak najis tu. Mana bagi dia, walaupun dia hormat juga pendapat orang lain, tapi bagi dia yang lebih kuatnya ialah air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya tidak najis. Sebab itu dia kemukakan, tadi kan kita dah baca komentar Imam Tirmizi. Ni Abu Isa berkata, Abu Isa ni Imam Tirmizi lah. Ini adalah hadis hasan sahih. Itu satu komentar dia. Ia telah diriwayatkan daripada Anas bukan hanya melalui satu saluran riwayat saja. Banyak saluran riwayat. Lepas tu dia kata, itu adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu. Kebanyakan ahli ilmu kata apa? Ini mereka kata, tak mengapa dengan air kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya. Mana kalau yang kita kena percikan air kencing tu, kita nak buat sembahyang apa boleh. Boleh. Sebab tak najis. Bila begitu pakaian kita tak najis. Tapi kalau air kencing kita sendiri lain. Sebab kita ni manusia. Manusia tak boleh dimakan. Itu manusia tak boleh dimakan. Begitu juga binatang-binatang lain yang tak boleh dimakan. Di situ ada banyak khilaf lagi, nanti kita akan baca dalam nota lah, perbincangan yang panjang itu dalam nota
yang saya buat ini. Baik, sekarang kita tengok. Beberapa orang dari puak Urainah. Ini cerita asalnya. Nak boleh berlaku begini ni Nabi suruh tu. Beberapa orang dari puak Urainah. Ni puak Urainah. Kita ada nota 651. Siapa nak baca ni? Saya nak berhentilah. Orang lain nak pula baca. Silakan. Bersedialah baca. Sama-sama kita dapat bahagian. Mudah-mudahan dapat bahagian. Baca tu. Siapa nak jadi mukri? Mukri. Tapi kita bagi-bagilah, tidak seorang lah. Tak penat sangat. Siapa? Sila tampil. Cepat-cepat. Siapa? Siapa tadi? Semalam saya dah baca. Boleh lagi ke? Boleh. Tapi kalau Saya Arif. boleh. Cumanya yang lain-lain tu kalau boleh ambil bahagian lah. Itulah yang lebih saya suka. Semua kalau boleh ambil bahagian. Lebih seronok lagi. Tidak seorang dua saja begitu. Tapi kalau pengalaman saya belajar di luar negara dulu, cara guru kita dia baca, bagi pilihan, baca. Orang ni baca, hari ni orang ni baca. Akhir sekali dia akan pilih dalam ramai-ramai. Sebab dia maksudnya nak cepat habis. Bayangkan dalam masa setahun ni kitab ni habiskan. Bayangkan macam mana. Jadi pilih yang paling cepat baca dan paling tepat, tak salah baca, paling fasih. Dia akan pilih seorang atau dua orang akhirnya gitu. Dan pelajar itulah yang baca sampai akhir. Itu cara kalau pengajian di Pakistan atau di India memang begitu. Mula-mula macam-macam lah, bagi baca ada peluang. Tapi bila sampai tengah tahun dan nak tukar ni, nak habiskan kitab ni, jadi dia pilih mana yang paling cepat baca. Apa bunyi begini? Paling cepat baca. Itu yang dia suka. Dan tak salah baca. Dan kitab tu tak ada baris. Yang dibaca, kita belajar tu tak ada baris. Mesti kena cekap semua. Baik. Kita sekarang ni siapa nak baca tadi? Saya Arif, Maulana. Silakan Arif. Di dalam setengah. Boleh Maulana? Silakan. Di dalam setengah riwayat di tempat perkataan Urainah ini tersebut perkataan uql. Di dalam salah satu riwayat Bukhari tersebut min uqlin wa Urainah dengan huruf waw ataf di antara dua lafaz tersebut. Di dalam satu riwayat lain pula tersebut min uqli au min uqlin au Urainah gitu. Min uqlin au Urainah dengan lafaz sya au. Di dalam setengah riwayat pula tersebut inna rahtan min uqlin tamaniyah. Sekumpulan 8 orang puak uql. Para ulama berkata sebenarnya mereka terdiri daripada 8 orang. 4 orang dari kabilah Urainah, 3 orang dari kabilah Uql dan seorang lagi daripada kabilah lain. Dengan mengatakan begitu, semua riwayat-riwayat tentangnya dapat diijma', yakni diterima semuanya. Dijamak. Dijamak. Kalau kita tengok riwayat-riwayat yang berbeza-beza tu, kita kata begini. Itu sebagai kesimpulannya, semua riwayat tu dapat dijamak, yakni dapat diterima. Tidak kata sebahagian riwayat terabai, terbiar. Seeloknya kita pakai. Ini semua ni kalau kita lihat di dalam syarah-syarah hadis Sunan Tirmizi ni, ni yang saya nak sebut. Yang menjadi rujukan utama saya banyaklah. Antaranya ini
Tuhfatul Ahwazi. Ini sangat popular kitab ni. Tuhfatul Ahwazi. Ini sini. Dia ada sebut lah ni. Antaranya kitab Ma'arifus Sunan. Ini Ma'arifus Sunan. Kitab Ma'arifus Sunan. Banyak lagi kitab-kitabnya. Aridatul Ahwazi ni. Aridatul Ahwazi Ibnul Arabi. Dan ini syarah kira-kira terkini lah kira-kira. Bauli ma yukalu lahmuhu. Ini antara kitab lah. Kalau kita nak tengok kitab-kitab ni ada sebutlah benda-benda ni. Jadi saya ni ambil ni buat kesimpulan dah daripada kitab-kitab itu. Daripada kitab-kitab itu. Teruskan. Ini nota ni. Baik, Maulana. Lalu masuk Madinah. Fajtawawha. Itu terjemahan kepada ni. Fajtawawha. Ini mereka tidak suka berada di Madinah. Teruskan baca ni nota ni. Pada asalnya. Ya. Pada asalnya perkataan ijtawa al-balad bererti tidak suka berada di sesuatu negeri atau tempat kerana sesuatu sebab. Ada ulama mengertikan ijtawauha itu dengan mereka mendapati keadaan kesihatan mereka tidak sesuai dengan cuaca Madinah. Ada juga ulama mengatakan ijtawauha itu bererti mereka ditimpa semacam penyakit perut. Penyakit perut yang dipanggil maradul Putus tak? Ya. Maradul Jawa. Maradul Jawa. Menyebabkan perut mereka menjadi kembung dan buncit luar biasa. Mereka juga berasa amat dahaga, mungkin juga ia penyakit busung. Berdasarkan satu riwayat Bukhari, di tempat perkataan ijtawawha itu tersebut perkataan istawkhamal makan. Istawkhamul Madinah. Tak, ini yang Istawkhamul Madinah. Istawkhamul Madinah. Dalam Bukhari begini. Baik. Lepas istawkhamal makan berarti Istawkhamal makan bererti tidak selesa berada di satu tempat atau mendapati sesuatu tempat tidak sesuai didiami. Itu maksud fajtawawha dalam hadis itu. Kemudian baca lagi mana? Ni nota ni. Lepas tu Nabi pun suruh mereka tu pergi ke kawasan diternakan unta zakat milik kerajaan lah. Milik kerajaan. Oleh kerana mereka tu termasuk dalam yang layak juga, mereka disuruh pergi ke sana. Dan Nabi SAW bersabda, minumlah kamu susu dan air kencingnya. Di sini nota ni. Teruskan macam. Baik, Maulana. Di sebalik potongan sabda Nabi SAW ini, terdapat dua hukum fiqh yang sangat luas perbincangannya. Para ulama terbahagi kepada dua golongan dalam menyimpulkan hukum daripadanya, iaitu hukum air kencing binatang yang dagingnya halal dimakan, adakah ia najis atau tidak, dan hukum berubat dengan bahan-bahan ubat yang haram. Sebenarnya dua perkara ni dia banyak perbincangan ulama tentang dua perkara ni apabila mereka bincang hadis ni lah. Seolah-olahnya hadis ini salah satu punca bagi hukum ni. Walaupun mereka berbeza pendapat dalam memahaminya, menanggapinya, tetapi inilah punca hukum tu. Khilafnya pun di sini juga. Iaitu tentang dua perkara, dua masalah. Iaitu hukum air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya. Satu. Adakah ia najis atau tidak? Ada yang kata najis, ada yang kata tidak. Dan hukum berubat dengan bahan-bahan yang haram. Daripada hadis ni juga. Jadi boleh ke tidak?
berubat dengan bahan-bahan yang haram. Sedangkan ada hadis yang melarang. Kalau kita kata ini najis, maknanya haram. Menunjukkan bila Nabi suruh tu mana boleh. Boleh walaupun benda haram. Dengan maksud berubat. Kalau kata tak boleh, najis, maka tak boleh. Haram. Lepas tu suruh juga tu. Menunjukkan kalau berubat, walaupun benda tu haram, dalam keadaan tidak ada pilihan lain, memang itu ubatnya, boleh walaupun benda tu dia haram. Sekadar yang diperlukan. Atas dasar darurat, kaedah darurat. Ikut mana-mana pun hadis ni lah yang menjadi puncanya. Sebab itu kalau kita belajar hadis kan, ini istimewanya, bila kita belajar hadis, kita boleh tahu segala hukum dalam Islam ni, mana puncanya. Kalau Quran, di mana ayatnya? Kalau hadis, di mana hadisnya? Kenapa? Lepas tu kita tahu pula ulama-ulama, bukan ulama satu mazhab saja. Itu kelebihan orang yang belajar hadis. Sebab apa? Ulama-ulama tu berbeza pendapat di situ. Mereka ada yang kata begini. Apa sebab? Dia ada alasan dia. Yang ni pula kata begini, dia ada alasan dia. Jadi kita boleh tahu, kita boleh ikut perbincangan mereka itu pada sumbernya, sumber asalnya. Bukan pandangan-pandangan saja, tetapi dengan ada rujukannya, sandarannya. Di sini berupa hadis lah. Kita boleh tengok. Itu keistimewaan orang yang belajar hadis. Teruskan, sambung lagi. Yang pertama, Terus. Ya. berhubung dengan air kecing binatang yang dagingnya halal dimakan. Menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut Imam Malik, Maulana. Sebut dulu satu. Yang pertama, satu kena sebut ni. Kalau tidak, yang pertama, baik. Yang pertama dah, satu, sebut satu tak apa. Jadi kalau orang yang tak nampak boleh tahu, ni satu, yang dua gitu. Kalau tidak, tak tahu pembahagian. Teruskan. Yang pertama, menurut Imam Malik, Sufyan Al-Thawri, Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, Zufar, Ahmad bin Hanbal, menurut satu riwayat yang masyhur daripada beliau, Al-Auza'i, Ibnu Al-Munzir dan lain-lain, ia tidak najis. Demikian juga tahinya. Itu juga Tahi pendapat binatang pun tak najis juga. Bukan air kencing dia saja. Tahi dia pun tak najis. Tapi binatang tu kena yang halal lah. Tak kira lah apa-apa. Baca lagi. Teruskan. Itu juga pendapat tokoh-tokoh besar hadis seperti Bukhari, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lain-lain. Antara yang berpendapat demikian di kalangan para tabi'in ialah Asy-Sya'bi, Al-Ata' dan juga Ata' An-Nakhai, Az-Zuhri, Ibnu Sirin, Al-Hakam dan lain-lain. Pendapat segolongan tokoh-tokoh besar dalam mazhab Asy-Syafi'i seperti Al-Istakhri, Ar-Ru'yani dan lain-lain juga demikian. Jadi beberapa orang dalam mazhab Syafi'i juga berpendapat begini, tidak najis. Menurut yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Abu Thawr, Ahmad bin Hanbal, menurut satu riwayat yang lain daripada beliau dan sekumpulan ulama yang lain, semua air kencing najis. Sama ada air kencing manusia, air kencing binatang yang halal dimakan atau yang tidak halal dimakan. Demikian juga dengan tahinya. Hafiz Ibnu Hajar mengatakan ini adalah pendapat jumhur ulama. Cuba kita tengok ni. Hafiz Ibnu Hajar kata ini adalah pendapat jumhur ulama. Berbeza pandangan dia dengan Imam Tirmizi tadi. Imam Tirmizi kata jumhur ulama kata tidak najis. Hafiz Ibnu Hajar kata jumhur ulama kata najis. Itu ada berbeza pendapat. Itu mungkin merujuk kepada zaman masing-masing. Di zaman Tirmizi ramai yang kata tidak najis.
Tetapi bila sampai ke zaman Hafiz Ibn Hajar, lebih ramai yang kata najis. Mungkin itulah. Kalau tidak, apa maksudnya? Teruskan. Teruskan. Imam Abu Hanifah bagaimanapun menganggap najisnya adalah najis ringan, disebabkan terdapatnya dalil-dalil yang membawa kepada timbulnya khilaf para fuqaha mengenainya. Terdapat beberapa dalil berupa hadis yang menjadi pegangan Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya berhubung dengan ketidaknajisan air kencing binatang yang halal dimakan. Antaranya, yang pertama, hadis ke-72 di atas. Sabda Nabi SAW berupa perintah terhadap puak-puak Urainah dan Uql supaya mereka meminum susu dan air kencing unta itu adalah jelas. Kalau air kencing unta atau binatang yang halal dimakan najis, tentu Nabi SAW tidak akan menyuruh mereka meminumnya. Yang kedua, dalil kedua mereka ialah sabda Rasulullah SAW, "Sallu fi marabidil ghanam." Yang bermaksud, bersembahyanglah kamu di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Tirmizi, At-Tabrani, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Sebagaimana diketahui umum, kandang kambing adalah tempat yang tidak terpelihara daripada air kencing dan tahi kambing dengan banyak sekali. Walaupun begitu, Nabi SAW menyuruh juga para sahabatnya bersembahyang di situ. Kalau air kencing dan tahi kambing memang najis, tentu baginda tidak menyuruh mereka bersembahyang di kandang kambing. Hadis ini menunjukkan selain air kencing, binatang yang halal dimakan tahinya juga tidak najis. Yang ketiga, Rasulullah SAW sendiri berdasarkan riwayat Anas bersembahyang di kandang kambing. Kata Anas, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi marabidil ghanam." Yang bermaksud, sesungguhnya Nabi SAW selalu bersembahyang di kandang kambing. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam kebanyakan riwayat tersebut, tambahan selepasnya begini, qabla an yubna al-masjidu. Yang bermaksud, sebelum dibina masjid Nabi SAW. Ini lihat riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Sebelum dibina masjid ini. Nabi SAW ini. Lihat riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Teruskan mana? Teruskan. Yang keempat, Rasulullah SAW bertawaf di Baitillah dengan menaiki untanya. Padahal unta mungkin saja kencing atau berak di mana-mana, termasuk di dalam masjid. Apabila baginda tidak kisah terhadap kemungkinan itu, menunjukkan air kencing binatang yang halal dimakan atau tahinya tidak najis. Kalau ia najis, tentulah Nabi SAW telah mengambil langkah berjaga-jaga dengan tidak memasukkan untanya ke dalam masjid. Orang-orang Islam semenjak zaman salaf lagi telah menggunakan lembu atau unta untuk mengirik bijiran mereka supaya terpisah dari tangkainya. Semasa mengirik bijian selalu terdedah kepada air kencing atau tahi binatang seperti itu. Namun tidak ada pula larangan tentangnya. Semua ini menunjukkan air kencing dan tahi binatang yang halal dimakan tidak najis. Macam lagi? Yang keenam, segala benda pada asalnya hendaklah dianggap suci. Seseorang tidak harus menganggap sesuatu benda najis kecuali apabila ada dalil yang terang menunjukkan ia najis. Dalam masalah ini, tidak ada dalil terang tentang najisnya air kencing dan tahi binatang yang halal dimakan, sama ada berupa nas, ijma' ataupun qiyas yang sahih. Yang ketujuh, berhubung dengan air kencing dan tahi binatang yang dagingnya tidak halal dimakan pula, kenapakah mereka membezakan hukumnya daripada hukum air kencing dan tahi binatang yang halal dimakan? Dan kenapa mereka menganggapnya najis?
Jawapan mereka ialah kerana adanya hadis-hadis tentang kenajisannya. Antaranya ialah yang Ini, pertama, kalau boleh orang lain pula baca ya. Sila orang lain. Sambung. terima kasih Maulana. Alhamdulillah. Sambung. Siapa pula? Saya Maulana. Siapa ni? Aminuddin. Aminuddin dari mana ni? Dari Kanga. Kanga. Sila. Bertugas di Kanga. Ya, sila. Jawapan mereka ialah kerana adanya hadis-hadis tentang kenajisannya. Ya. Antaranya ialah yang pertama, hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan supaya menjaga diri daripada terkena air kencing sendiri. Atau seperti hadis yang menceritakan ada orang yang diseksa di dalam kuburnya kerana tidak memelihara diri daripada air kencing sendiri. Itu tidak kerana lain melainkan kerana kenajisannya. Hadis itu telah pun berlalu pada nombor 70 yang tersebut di bawah bab ke-53 sebelum ini. Manusia adalah makhluk yang tidak halal dimakan. Hukum air kencing dan tahinya najis. Maka begitu juga dengan binatang-binatang lain yang tidak halal dimakan. Semuanya dikiaskan dengan manusia daripada segi illat tidak halal dimakan. Kedua, di dalam satu hadis tersebut bahawa ketika dibawakan kepada Rasulullah SAW seketul tahi binatang yang telah kering untuk kegunaan beliau beristinja, beliau menolaknya dengan bersabda, innaha riksun, innaha rawthatun himar. Bermaksud sesungguhnya ia kotor, ia adalah tahi himar, keledai. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Nabi SAW tidak mahu menerima dengan alasan ia kotor kerana ia tahi himar. Sabda baginda ini, kata mereka, menunjukkan air kencing dan tahi binatang yang tidak halal dimakan adalah najis. Sebab himar tu tidak halal kan? Memang tidak halal. Sambung lagi. Sekarang penulis kemukakan pula dalil-dalil dan hujah-hujah yang menjadi pegangan golongan ulama yang mengatakan air kencing tidak kira sama ada air kencing manusia atau binatang, semuanya najis. Binatang itu pula sama ada yang halal dimakan atau tidak halal dimakan. Demikian juga dengan tahi, semua yang tersebut itu, semuanya najis. Di bawah ini adalah hujah-hujah mereka. Yang pertama, salah satu ajaran pokok dalam agama Islam ialah menjaga kebersihan. Islam sangat menekankan kebersihan dalam segala perkara, baik dalam perkara zahir maupun batin. Akidah batil orang-orang musyrikin dikatakan kotor, padahal ia adalah suatu yang tidak nyata kekotorannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa' innallaha 'alimun hakim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kepercayaan orang-orang kafir musyrik itu najis. Oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari limpah kurnianya jika dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah Taubah ayat 28. Kedua, berhubung dengan kebersihan zahir pula Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Maksudnya, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Al-Muddathir ayat keempat. Allah juga berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat
dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Suratul Baqarah ayat 222. Antara prinsip ajaran Islam ialah mengelakkan diri daripada segala bentuk kekotoran. Kerana kekotoran itu adalah suatu yang menjijikkan. Dan segala benda yang haram itu memang menjijikkan. Pada hakikatnya ia memang kotor. Sama ada baunya, rupanya atau rasanya pasti tidak disukai panca indera manusia yang normal. Itulah sebabnya Islam mengharamkan persetubuhan pada ketika isteri sedang berhaid. Kerana ia pada ketika itu dalam kekotoran. Padahal persetubuhan dengan isteri pada asalnya dibenarkan. Begitu juga mendatangi isteri pada duburnya. Ia dilarang kerana dubur sememangnya tempat yang kotor sepanjang masa. Allah berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid. Katakanlah, darah haid itu adalah suatu yang kotor dan menjijikkan. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan. Jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu. Dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian, apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Suratul Baqarah ayat 222. Nabi SAW bersabda, Mal'unun man atam ra'atan fi duburiha. Bermaksud, dilaknat atau terkutuk orang yang mendatangi isterinya pada duburnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i. Nabi SAW juga bersabda, Inna Allah la yastahyi minal haq. La ta'tun nisa'a fi adbarihin. Bermaksud, sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Jangan kamu datangi isteri-isterimu pada dubur mereka. Hadis riwayat Ad-Darimi, An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Majah, At-Tabrani dan lain-lain. Keempat, hadis ke-72 inilah satu-satunya hadis yang dengan jelas mengandungi perintah Nabi SAW supaya meminum air kencing unta. Orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini sahaja yang telah menjunjung perintah Rasulullah SAW itu, jika benar sekalipun ia memang merupakan perintah baginda. Di dalam sejarah sahabat, tidak diketahui seorang pun daripada mereka meminum air kencing unta sebagai mengamalkan perintah Rasulullah SAW itu, sama ada sebagai tonik atau untuk tujuan-tujuan kesihatan yang lain. Apa yang diterima dan dipahami oleh semua sahabat ialah meminum susu unta untuk merawat penyakit yang dideritai puak-puak berkenaan. Menurut sesetengah ulama, penyakit yang dideritai mereka ialah penyakit busung. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak kena dalam hadis itu. Ia semata-mata menggambarkan suatu peristiwa yang hukumnya hanya terbatas pada orang-orang tertentu sahaja. Hukumnya tidak melarat kepada orang-orang lain. Punca hukum seperti ini menurut ilmu usul fiqh dipanggil waqi'atu had la umum laha. Kelima, sabda Nabi SAW yang dikemukakan oleh pengarang-pengarang kitab-kitab hadis daripada Abu Hurairah dan lain-lain sahabat yang saling menguatkan. Ia menunjukkan air kencing secara umum tidak kira sama ada air kencing manusia, air kencing binatang yang halal dimakan atau air kencing binatang yang tidak halal dimakan, semuanya adalah najis. Lihat hadis yang dimaksudkan di bawah ini. Tanazzahu
Dalam setengah-setengah riwayatnya tanazzahu minal baul hingga akhir. Dalam setengah-setengah riwayatnya istanzihu. Dua. Teruskan. Tanazzahu istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Bermaksud, peliharalah dirimu daripada terkena air kencing kerana kebanyakan azab kubur berpunca daripadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Hadis ini dihukum sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Al-Zahabi. Air kencing yang tersebut di dalam hadis ini merangkumi semua air kencing kerana alif lam yang ada di permulaan perkataan al-baul itu boleh sahaja dipakai sebagai alif lam istighraqiyah yang memberi erti semua air kencing. Sekejap. Ya. Sebab di sini istanzihu atau tanazzahu minal baul daripada air kencing. Daripada air kencing. Air kencing apa tak sebut dulu. Jadi kalau kita pakai alif lam ni ataupun al ni dengan makna al-istighraqiyah, maka ia memberi arti semua air kencing. Gitu. Ni al-istighraqiyah. Sebab boleh saja, boleh pun kita pakai. Apa halangannya untuk kita pakai, kita guna al di sini sebagai al-istighraqiyah. Air kencing apa-apalah. Air kencing manusia ke binatang halal dimakan ke atau tidak halal dimakan, air kencing. Ikutlah. Ini kalau kita pakai al-istighraqiyah. Tetapi bagi orang yang kata ini khusus dengan air kencing manusia sebab dia ambil kira hadis lain ada sebut. Air kencing tu air kencing manusia. Jadi di sini maksud air kencing manusia lah. Dan kita kiaskan binatang yang tidak boleh dimakan dengan manusia sebab manusia pun tak boleh dimakan juga. Jadi air kencing dia khusus. Yang tu sajalah. Kalau air kencing yang halal dimakan dagingnya, maka kita ikut hadis ini. Itu kata mereka. Kata mereka. Begitulah. Teruskan. Termasuk di dalamnya air kencing manusia, air kencing binatang yang haram dimakan dan juga air kencing binatang yang halal dimakan. Tidak ada tersebut di dalamnya pengecualian mana-mana air kencing pun. Keenam, golongan kedua yang terdiri daripada Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan lain-lain itu berpendapat air kencing semuanya najis termasuk air kencing binatang yang halal dimakan. Mereka mentakwilkan hadis ke-72 ini dengan beberapa takwilan seperti berikut. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh orang lain baca pula? Boleh orang lain. Baca silakan. Siapa pula? Supaya tak penat kita tukar-tukar. Salam Maulana, boleh tanya Maulana? Tanya kemudian sekarang ni nak baca dulu. Siapa nak baca? Ingat soalan tu, ingat nanti kemudian. Tanda apa yang nak tanya tu kemudian nanti. Sekarang ni bahagian baca. Siapa nak baca? Saya baca boleh Maulana? Siapa tu? Saya Ali Hanifah. Ali Hanifah daripada mana ya? Daripada Sungai Petani. Sungai Petani. Kalau boleh saya lebih suka kalau nampak semua ni peserta-peserta ni. Nampak. Kenapa ni jadi saya tengok itu gambar saja ya. Tak nampak tuan. Kalau boleh nampak tuan. Kita berkenalan antara satu dengan yang lain. Jadi Ali Hanifah ini orangnya boleh kenal. Silakan baca, sambung. Begini orang-orang yang mengatakan begini, air kencing ni tak boleh semuanya najis. Jadi hadis 72 tadi tu macam mana? Nabi suruh minum air kencing tu. Mereka takwil. Ini takwilan yang memang boleh lah, memang boleh. Sebab apa? Sebab mengikut kaedah yang tepat, kaedah yang tidak dipertikaikan dalam agama Islam.
Teruskan. Yang pertama, Yang pertama, Rasulullah SAW telah mendapat tahu melalui wahyu bahawa puak-puak Urainah dan Uqbah yang menderita penyakit itu tidak akan sembuh melainkan dengan meminum susu unta dan air kencingnya. Kerana itulah baginda menyuruh mereka meminumnya. Mereka sebenarnya berada dalam keadaan darurat. Orang-orang yang berada dalam keadaan darurat seperti itu memang dibenarkan oleh syariat menggunakan sesuatu yang najis dengan maksud berubat dan merawat. Termasuk juga meminum sesuatu yang najis seperti air kencing unta. Ini pendapat yang pertama. Hadis tadi dia kata darurat, atas dasar darurat, sebab mereka tu bukan Nabi suruh minum saja-saja sebab nak merawat penyakit. Dan Rasulullah tahu, kira-kiranya berdasarkan wahyu, dia tahu mereka tu tak akan boleh sembuh dengan cara yang lain, kecuali dengan cara ini. Bermakna kes mereka tu kes darurat, bukan dalam keadaan biasa. Teruskan baca. Yang kedua, Nabi SAW sebenarnya tidak menyuruh mereka meminum air kencing unta. Apa yang disuruh baginda ialah meminum susu unta dan menggunakan air kencing unta sebagai ubat luaran seperti menghidu baunya apabila berada di kawasan peternakan unta atau dengan melumurnya. Sabda Rasulullah SAW yang memakai kaedah idmar atau tadmin itu disalah faham oleh mereka. Padahal ia diguna secara meluas dalam bahasa Arab. Umpamanya mereka, orang-orang Arab berkata alaf tuha tibnan wa ma'an baridan. Bermaksud aku memberi makan kepadanya unta jerami dan air sejuk. Kata-kata ini pada asalnya ialah alaf tuha tibnan wa saqaituha ma'an baridan. Bermaksud aku memberi makan kepadanya unta jerami dan memberi minum kepadanya air sejuk. Apa yang dibuangkan daripada ibarat asal sebelumnya ialah perkataan saqaituha. Itu juga dengan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Ishrabu min albaniha wa abwaliha. Ia sebenarnya adalah ishrabu min albaniha wastanshiku min abwaliha. Bermaksud minumlah susunya dan hidulah bau air kencingnya. Apa yang dibuangkan pada ibarat asalnya ialah perkataan istanshiku. Penggunaan seperti ini memang lumrah dan meluas dalam bahasa Arab. Ketiga, di dalam ini sekejap ya. Ini takwilan yang kedua. Dia kata dalam hadis itu sebenarnya mengguna pakai idmar dan tadmin. Ini. Idmar dan tadmin. Kemarin kita dah kalau siapa tadi? Siapa ni yang baca asal ni? Abi Hanifah ya, Abi Hanifah. Dan sahabat-sahabat kita yang lain, peserta-peserta yang lain. Kalau kemarin kita ikuti kelas, ada ikuti ke tidak? Ada ikuti ke Abi Hanifah kemarin? Semalam? Sahih Bukhari. Malam saya kerja. Ada ikuti? Yang ikuti kemarin, saya dah cerita. Dalam nota Sahih Bukhari kemarin, Nabi SAW dalam hadis yang kita belajar kemarin telah menggunakan satu kaedah ilmu balaghah, iaitu menggunakan tashbih makhluk. Kemarin kita dah bincang. Hari ini cuba tengok. Maknanya di sini kita nampak Nabi SAW ni seorang yang dari segi bahasanya itu memang kemas betul. Tengoklah kemarin ke, semalam ke, atau hari ni, bahasa yang dia guna tu bila ditinjau oleh ahli-ahli bahasa, nampak sangat hebatnya. Tetapi tidak lari daripada kaedah. Ada kaedah. Tidak melanggar kaedah. Bahkan menepati kaedah. Walaupun zahirnya nampak macam tak ada.
Tapi sebenarnya ada. Itu orang panggil idmar. Ni. Idmar, kaedah idmar, ini kaedah nahwu yang agak tinggi. Dalam kitab-kitab nahwu yang rendah-rendah dia tak bincang benda ni. Ni kalau kita kata, kita takdirkan. Alaftuha tibnan wa saqaituha ma'an baridan. Ni pakai kaedah idmar. Kalau pakai kaedah tadmin, begini. Kita pakai alaf Tuhan ni alaf Tuhan ni, kita pakai dengan satu makna yang boleh merangkumi kedua-dua tu, sesuai untuk jerami dan sesuai juga untuk air sejuk. Itu kaedah tadmin. Orang panggil kaedah tadmin. Maknanya contohnya kita pakai alaf Tuhan ni dengan makna anal Tuhan. Atau a'taituha, at'amtuha. Kita pakai dengan makna tu. Maka boleh. Aku telah memberikan kepadanya, kepada unta tu, jerami untuk dimakan dan air sejuk untuk diminum. Itu tazmin. Perkataan alafa ini dipakai dengan makna, kalau alafa dia tak boleh, dia sesuai untuk jerami saja. Beri makan. Air tidak beri makan, bagi minum. Jadi beri makan ni sesuai dengan untuk jerami saja. Ia tidak sesuai untuk air sejuk. Jadi kalau kita nak kata tak mahu tambah perkataan ini yang lain, kita pakai tadmin. Kaedah tadmin. Kaedah tadmin ini, mana perkataan alafa ni kita pakai dengan satu makna yang boleh merangkumi, yang sesuai untuk kedua-dua maf'ul itu. Tibnan dan ma'an barida. Iaitu seperti saya sebut tadi lah. Kalau kita kata begitu, boleh. Misalnya, at'amtuha tibnan wa ma'an barida. Saya berikan kepadanya, kepada unta, jerami dan air sejuk. Jerami untuk dimakannya, air sejuk untuk diminumnya. Boleh gitu. Itu kaedah tadmin. Kalau kita kata begini, saya telah memberi makan kepadanya jerami dan memberi minum air sejuk kepadanya. Air sejuk. Air sejuk tu saya bagi minum, tapi dia tak sebut. Dia tak sebut. Biasa orang Arab cakap. Kita duk sebut cerita orang Arab. Mungkin tak apa faham. Begini. Saya nak bagi faham. Saya nak bagi faham ni benda ni mudah. Dalam bahasa kita pun ada, kita pun guna. Tapi kita tak perasan. Itu benda je. Tak perasan. Kalau boleh peserta-peserta ni saya nak tengok. Biar bertentang mata dengan saya. Silakan tampil. Tampil dulu sebelum saya cerita. Silakan. Nak tengok macam mana ni. Nak tengok biar segar sikit. Kalau tidak takut mengantuk ke apa ke. Tengok. Begini. Biasalah kita panggil. Kita nak ajak kawan kita. Kenalan kita. Besok pergi makan di rumah ya. Kita kata besok pergi makan di rumah. Atau itu satu contoh. Makan saja ke? Bila kita jemput orang untuk makan, kita panggil orang untuk makan di rumah kita, kita nak bagi makan saja ke? Minum tak lagi? Cuba fikir. Mestilah, mana ada orang makan saja. Kalau tuan rumah tu tak bagi minum, itu zalim tu. Tak ada, walaupun kita tak sebut bagi minum. Mari makan dan minum rumah saya. Tak payah sebut. Besok pergi makan nasi rumah saya. Kita ajak dia. Semua sahabat-sahabat pergi makan nasi rumah saya. Kita kata, nasi saja kan nak makan? Gulai tak ada? Daging goreng dan sebagainya tak ada? Walaupun sebut nasi saja, hakikatnya ada benda lain. Ini permainan bahasa. Itu orang panggil idmar dan tadmin. Bukan dalam bahasa Arab saja, bahasa kita pun ada.
Gitu. Nabi SAW guna bahasa macam tu. Jadi kalau kita takwil menggunakan bahasa macam ni yang lumrah digunakan, tidak salah. Tidak salah, tidak pelik. Dan kalau kita nak takwil, boleh begitu. Kita nak kata sebenarnya Nabi maksud begini, tapi mereka tu salah faham. Mereka tu salah faham. Jadi betul sangatlah kata betul bendul. Betul bendul. Atau betul sodet. Orang sebut ajak makan nasi, dia ingat makan nasi saja. Dia buat mari air daripada rumah dia. Itu betul bendul orang panggil. Atau siap-siap beli dah air, apa semua. Seolah-olahnya tuan rumah tak akan bagi minum air. Sebab apa? Sebab dia jemput untuk makan nasi. Jangan fikir begitu. Bahasa kita pun ada guna. Cumanya kalau tanyalah, saya tidak ahli bahasa Melayu. Saya bukan guru bahasa Melayu. Kalau ada di kalangan kita ni, siapa guru bahasa Melayu? Siapa? Tolong sebut, kita nak interaksi sikit lah. Jangan satu pihak saja. Siapa bahasa Melayu? Saya nak tanya. Tak apa, kita bincang. Siapa antara kita ni guru bahasa Melayu? Kalau belajar tu memang sampai ke peringkat you lagi bagus. Pencarah ke bahasa Melayu? Sila tampil. Siapa? Sebab saya bukan ahli bahasa, walaupun saya tulis sekadarnya begitulah. Mungkin kalau dicek oleh ahli bahasa tu banyak lagi kesilapannya ya. Siapa? Silakan. Tak ada antara kita ni yang guru bahasa Melayu. Yang ikut betul. Tak ada guru bahasa. Tak ada ya. Orang pun tak masuk ahli bahasa ya. Saya nak tanya ini saja. Kalau dalam bahasa Melayu penggunaan macam tu, orang kata apa, masuk di bawah kaedah apa? Misalnya kita kata sekaki payung, sebatang pen. Sebatang, sekaki itu orang panggil penjodoh bilangan. Masuk penjodoh bilangan. Ini nak masuk bawah apa? Kalau macam ni. Tapi kalau dalam bahasa Arab, macam saya sebut tadi, ada idmar dan tadmin. Idmar lain, tadmin lain. Idmar kita andaikan ada satu perkataan lain yang sesuai. Tadmin kita berikan kepada perkataan yang ada tu makna yang lebih luas, yang dapat merangkumi kedua-dua benda. Itu idmar. Tadmin. Tak ada orang boleh sebut apa namanya tu. Sebab banyak dalam bahasa Melayu ni dia tak ada istilah dia tu. Ini makna kalau kita kata begini tidak salah. Tidak salah. Dah kalau lumrah umum begini, kenapa mereka tak faham? Itu sebab kadang-kadang kalau dengar orang yang betul bendul, kita kena cakap terang-terang. Kalau tidak, dia salah faham. Jadi Nabi SAW cakap tu mengikut yang biasa. Boleh jadi, boleh jadi. Ini semua boleh jadi, boleh jadi. Adakah memang Nabi menggunakan kaedah ini? Betul. Siapa nak tahu? Nabi tak cerita. Aku guna kaedah ni, dia tak cerita. Ini semua pandangan ulama. Hasil kajian ulama. Teruskan. Siapa tadi yang baca tadi? Abi Hanifah. Baik, Ali Hanifah. Teruskan. Nombor 3. Yang Ketiga, di dalam sesetengah saluran riwayat ini daripada Anas, tidak tersebut pun perkataan air kencing, al-abwal, sebagai sesuatu yang disuruh juga oleh Rasulullah SAW supaya diminum mereka. Di dalamnya beliau SAW hanya menyuruh mereka meminum unta sahaja. Lihat sebagai contoh hadis. Ya. Tak dengar. Lihat sebagai Siapa ni? Kalau boleh orang lain lah pula, sebab tak dengar ni. Silakan, siapa pula? Saya tak boleh dengar Saya Maulana. Siapa ni? Zulizi Nordin. Zulinuddin daripada mana?
Kedemulung, Kota Baru. Kedai mula, silakan. Yang ketiga ni. Yang ketiga, di dalam sesetengah saluran riwayat ini daripada Anas tidak tersebut pun perkataan air kencing al-abwal sebagai sesuatu yang disuruh juga oleh Rasulullah SAW supaya diminum mereka. Di dalamnya beliau SAW hanya menyuruh mereka meminum susu unta sahaja. Lihat sebagai contohnya hadis yang dikemukakan oleh At-Tahawi melalui saluran riwayat Abdullah bin Bakr As-Sahmi daripada Humaid daripada Anas di bawah ini. Wabihi qala haddathana Bakar bin Qutaibah qala. Ini ya. Haddatsana saja. Tak payah wabihi. Ini tak payah. Haddathana Bakar bin Qutaibah qala haddathana Abdullah bin Bakr As-Sahmi qala haddathana Humaid at-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qamida nasu min arainata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Urainata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fajtawaw faqala law kharajtum ila dhaudin lana fasharitum min albaniha fasharibtum min albaniha. Bermaksud, kata Anas, sekumpulan orang dari puak Urainah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Lalu mereka mendapati keadaan kesihatan mereka tidak sesuai dengan cuaca Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalaulah kamu pergi ke tempat ternak unta-unta kami, nescaya kamu dapat meminum susunya." Berdasarkan riwayat ini, ada kemungkinan mereka sendiri yang meminum air kencing unta itu. Lalu lantaran terkeliru dengan perbuatan mereka, dikatakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh mereka meminum air kencing unta. Sekejap ya. Dalam riwayat ini, Nabi suruh minum susu saja, tak ada sebut air kencing. Dalam riwayat Tirmizi tadi jelas sebut susu dan air kencing. Nabi suruh itu. Tapi dalam riwayat Anas juga, saluran yang lain, salah satu salurannya tak ada sebut air kencing itu. Sebut susu saja. Mungkinlah setelah Nabi suruh minum susu saja, orang Arab ni macam-macam latar belakang dia daripada tempat yang berbeza-beza. Mungkin dia sudah biasa minum air kencing unta tu. Bila Nabi suruh minum susu, dia minum juga air kencing unta tu. Perbuatan minum air kencing unta tu dia sendiri. Tetapi bila orang tengok, jadi keliru di situ. Bercampur baur. Mereka ingat, perawi ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh juga, sebab itu dia minum. Dia bukan minum. Yang jelasnya susu. Air kencing tu, itu tindakan mereka sendiri. Jadi perawi tengok, ataupun perawi dapat tahu bahawa mereka ni minum juga air kencing. Jadi dia ingat air kencing, minum air kencing tu disuruh oleh Rasulullah juga. Itu pandangan orang yang tak terima lah. Orang yang tak mahu terima hadis tadi, hadis 72 tu. Tetapi bagi orang-orang yang terima, dia kata apa? Dia kata kebanyakan saluran riwayatnya menyebutkan begitu. Tidak menyebutkan minum susu sahaja seperti ini. Kita kena tengok riwayat yang lebih banyak. Kemudian riwayat yang lebih banyak tu perawi-perawi dia ramai orang-orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang baik-baik, ingatannya kuat semua. Kalau kita kata mereka tersalah, kalau macam tu, perawi-perawi ni tak boleh percayalah kalau macam tu. Orang suruh minum susu saja, dia pergi tambah. Keliru. Keliru ni perawi bukan hadis sahih. Orang yang suka keliru ni. Ni ramai ni, bukan satu saluran riwayat. Dia kata begitu. Kalau kita kata begitu, akan hilang kepercayaan orang terhadap hadis. Tak ada nilai lagi hadis yang dikatakan sahih itu. Sebab apa? Sahih pun boleh jadi silap juga. Dia jadi gitu. Dengan sebab itu mereka tak mahu gadai. Tak mahu menggadai.
Tak mahu ketepikan hadis tadi dengan sebab satu hadis ini. Walaupun ada, ya, daripada Anas juga. Daripada Anas juga. Tapi yang banyak-banyak, yang lebih banyak. Takkanlah orang yang kuat-kuat ingatan ramai tu boleh tersilap. Kemungkinan tersilap itu ada pada saluran riwayat ini. Kalau nak ada pun yang tidak menyebut minum air kencing tu, yang banyak-banyak tu, ingat, memang Nabi suruh minum air kencing. Silakan teruskan baca. Nombor 4, sesetengah ulama dari golongan kedua berpendapat hadis ke-72 dan hadis-hadis seumpamanya telah mansukh. Ia dimansukhkan oleh hadis yang telah dikemukakan pada poin 5 sebelum ini. Ia adalah satu hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan lain-lain sahabat. Rasulullah SAW dikatakan telah bersabda, "Tanazzahu istanzihu minal bauli fa inna ammata azabil qabri min." Bermaksud, peliharalah dirimu daripada terkena air kencing kerana kebanyakan azab kubur berpunca daripadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Antara bukti hadis ke-72 itu telah dimansuhkan oleh peristiwa puak Uraniyin. Ialah peristiwa puak Uraniyin dan itu telah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Walaupun ahli-ahli sejarah berbeza pendapat tentang bulannya. Ada yang mengatakan pada bulan Jumadul Ula, ada yang berpendapat pada bulan Syawal, dan ada pula yang berpendapat ia berlaku pada bulan Zilqa'dah. Hadis Abu Hurairah itu pula disabdakan oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-7 Hijrah. Ini kerana Abu Hurairah baru memeluk agama Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Bererti salah satu syarat yang diperlukan untuk hadis nasikh yang memansuhkan telah pun terdapat pada hadis riwayat Abu Hurairah itu, iaitu ia mestilah terkemudian daripada hadis yang dimansuhkannya. Selain itu, di dalam hadis peristiwa puak Uraniyin dan itu terdapat semacam hukuman muslah seperti mencelak mata dengan besi panas yang hanya telah digunakan di peringkat permulaan pemerintahan Islam di Madinah sahaja, dan ia telah pun dimansuhkan kemudian oleh sekian banyak hadis. Salah satunya ialah hadis annan Nabi SAW naha anil muslah. Bermaksud sesungguhnya Nabi SAW melarang daripada perbuatan muslah. Hadis larangan Nabi SAW daripada melakukan muslah ini telah diriwayatkan daripada sekian ramai sahabat. Antaranya Anas bin Malik, Mughirah bin Syu'bah, Buraidah, Imran bin Husain, Ibnu Umar, Umrah bin Jundub dan lain-lain. Ia dapat anda temui di dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari, Musnad Ahmad, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi, Sahih Ibn Hibban, Musnad Al-Bazzar, Al-Mu'jam Al-Awthah, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Saghir, Al-Mustadrak ala As-Sahihain, Al-Musahannaf Ibnu Abi Shaybah, Musannaf Ibnu Abi Shaybah dan lain-lain. Bagaimanapun takwilan ini tidak diterima oleh ulama golongan pertama. Malah ramai juga ulama dari golongan kedua tidak menyenanginya. Alasan mereka ialah tidak semestinya kalau sesuatu hadis itu diriwayatkan oleh seseorang sahabat seperti Abu Hurairah yang memeluk Islam pada tahun ke-7 misalnya, maka hadis itu disabdakan oleh Rasulullah SAW kemudian. Kerana mungkin sekali hadis berkenaan disabdakan oleh Rasulullah SAW lebih dahulu lagi daripada apa yang disabdakan oleh baginda apabila berlaku peristiwa puak Urainah dan yang dikatakan telah berlaku pada tahun ke-6 itu. Cuma ia diriwayatkan oleh sahabat-sahabat seperti Abu Hurairah yang memeluk agama Islam pada tahun ke-7. Kemungkinan ia didengar oleh Abu Hurairah daripada sahabat-sahabat lain yang telah mendengarnya sebelum tahun ke-6 tetap ada, dan beliau hanya meriwayatkannya secara mursal. Kesimpulannya ialah takwilan 1 dan 2
yang telah dikemukakan sebelum ini nampaknya lebih kuat berbanding takwilan 3 dan 4 ini. Yang ketujuh, hadis-hadis yang melarang daripada memakan daging atau meminum susu binatang yang memakan najis yang disebut sebagai al-jallalah juga menjadi pegangan golongan kedua. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, kata beliau, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli luhumil jallalati wa albaniha. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memakan daging-daging binatang jallalah dan meminum susu-susunya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Jallalah ialah binatang yang halal dimakan menurut syarak, tetapi ia memakan najis-najis atau tahi-tahi binatang lain, termasuk juga tahi manusia. Sebab larangan bukanlah kerana ia tidak halal dimakan, tetapi kerana ia memakan najis atau tahi. Maka dapatlah dipahami berdasarkan dalalatu an-nas bahawa air kencing dan tahi binatang yang halal dimakan juga najis. Dan kedua ialah hukum berubat dengan bahan-bahan ubat yang haram. Ustaz Badin, ini panjang pula ya. Kita tengok yang ni dulu tengok yang ni dulu. Kita telah baca dah tadi, sebab kalau kita baca yang ni panjang pula ya. Kita terlebih dahulu tengok yang ni, kita bincang yang ni dulu. Begini ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadirin dan hadirat sekalian yang ikut serta dalam kelas kita ni begini. Kalau nak kira dari segi pendapat tu ada, sebelah ni pun ada, sebelah ni pun ada. Dalil masing-masing, hujah masing-masing pun ada. Memang tidak dinafikan daripada dahulu sampai sekarang. Kecenderungan ulama tu ada yang menyokong pendapat golongan pertama yang mengatakan air kencing dan tahi binatang yang halal dimakan tidak najis. Memang ada daripada dahulu sampai sekarang, daripada zaman sahabat sampai sekarang. Dan ada juga yang berpendapat daripada dahulu sampai sekarang, air kencing ni semua najis, tahi dia lebih-lebih lagi. Tak kira lah air kencing binatang yang halal dimakan ke atau tidak halal dimakan, semuanya najis. Kita dah baca tadi siapa yang kata tidak najis. Orang-orang besar, orang-orang besar, sahabat-sahabat, tabi'in, di kalangan tabi'in dan imam-imam pun memang kalau mazhab Malik, Imam Malik, kita sebut Imam Malik, di bawah dia tu berapa ramai imam-imam pula yang hebat-hebat pula, beribu-ribu pula. Maknanya berpendapat begitulah. Mereka mengatakan tidak najis. Bila kata tidak najis, ini satu perkara yang kena ingat. Mereka ni pengotor, nak mengajar orang supaya tak jaga kebersihan. Tidak, bukan itu. Apabila kita kata benda ni tidak najis, tidak semestinya kita tidak berasa hijik. Kalau orang Kelantan dia kata tak rasa, tak kemel, tak kemel. Tak mesti begitu. Misalnya kita kata kahak manusia tak najis dari segi hukum, tapi kita tak berasa jijik rasa jijik. Kita tak suka kalau orang tu ludah kahak dia ikut merata begitu. Nabi SAW sendiri pun tak suka bila sahabat ada yang membuang kahak dia kena dinding-dinding masjid tu, muka dia berubah Nabi SAW sambil dia menyucuk-nyucuk dengan kayu untuk menghilangkan bekas-bekas dia yang telah kering itu. Muka Nabi nampak semacam dia tak suka. Padahal itu tidak najis. Air ludah tak najis, tapi sesuatu yang jijik tak suka. Begitu juga dengan golongan yang mengatakan ini air kencing unta, tahi dia dan sebagainya yang halal dimakan ni tidak najis, bukan bermakna mereka tu pengotor dan nak mengajar orang supaya jadi pengotor. Tidak. Hanya sekadar apa yang ada dalam hadis. Mungkin
kita tak perlu sekarang ni. Sampai satu ketika perlu. Sampai satu ketika jadi perlu. Mungkin. Sebab begini. Tadi kita dah baca tadi. Imam Abu Hanifah termasuk dalam golongan yang mengatakan semuanya najis. Saya pernah duduk di India. Daripada budak lagi. Di sana mazhab Hanafi. Bahagian kawasan tempat saya duduk tu lah. Utara India tu memang pakai mazhab Hanafi. Pakistan apa semua mazhab Hanafi. Kecuali kalau penduduk di pesisiran pantai sebelah selatan India, itu Syafi'i. Tapi kalau yang di bahagian atas tu Hanafi. Padahal dalam mazhab Hanafi najis semua tu. Tetapi kita tengok masyarakat di sana, sebab saya duduk di bandar pun ada, di kampung sangat pun ada. Saya tengok dia buat kayu api. Jadi sebagai kayu api, masa tu gas apa semua ni belum ada lagi. Tidak meluas. Umumnya di kawasan-kawasan pedalaman, kampung-kampung, mereka pakai itu. Kerbau dipelihara di dalam rumah. Dalam rumah, bukan di luar. Kerbau dia jinak. Dan kerbau tu bagi susu banyaklah, lembu. Kalau orang ada kerbau lembu 2 ekor saja, orang senang dah. Dia boleh jual susu dia. Untuk memasak, dia tarik dia tu, dia campur dengan jerami, dia gaul dengan jerami. Saya tengok sendirilah. Mereka duduk gaul dengan tangan, guna tangan. Lepas tu tampal di dinding. Tempek di dinding. Bila kering, itulah yang dijadikan sebagai kayu api. Kayu api pun tak ada, susah nak cari, tak ada kayu api. Dia apa nama ni, patahkan, jadi gunakan sebagai kayu api. Itu nak cerita. Mazhab Hanafi yang kata najis. Bila najis haram lah. Tapi dalam keadaan terdesak begitu, mereka pilih fatwa mereka untuk orang Islam yang latar belakangnya macam-macam, terutamanya yang susah di luar-luar bandar tu, mereka kata boleh guna. Itu bukan apa namanya asalnya mazhab Hanafi, mazhab Malik tu, mazhab Ahmad. Kenapa? Kerana keadaan tak sampailah kepada peringkat darurat lagi, tak sampai lagi, tapi dibolehkan. Mereka guna. Untuk masak nasi biryani ke, masak roti ke, ataupun masak teh ke dan sebagainya. Saya sendiri pun pernah makan hasil daripada yang dimasakkan dengan tahi binatang. Tapi binatang yang halal dimakanlah. Saya sendiri pun pernah. Kalau buat roti tu lagilah. Kena asap dia tu roti tu. Sebab roti tu dia masak di belakang kuali tu. Di bawah dia api. Jadi lagilah. Dia satu macam rasa dia. Orang yang tak ada pengalaman dia tak tahulah. Saya ada pengalaman. Saya boleh cerita. Itu satu masalah. Yang kedua, sekarang ni orang buat ni air ni kan, air laut, dia proses jadi air minuman. Boleh minum. Tak terasa pun masin dia. Di negara-negara Arab kan, yang padang pasir tu, kering kontang tu, begitulah cara hidup mereka. Apa kata kalau air kencing? Air kencing itu diproses. Kalau asal dia tu pun tidak najis. Mengikut pendapat mereka lah. Lagilah boleh. Kita kena fikir dari segi mungkin ada keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tertentu
yang boleh diambil munafaat. Tetapi saya sendiri, dia gini, macam di UAE kan, dia ada macam, dia buat macam air dalam tin lah. Kalau kita ni air dalam tin tu Milo, teh, macam-macam lah. Teh, ataupun minuman macam-macam lah. Dia ada buat dalam tin itu, di pasar-pasar raya dia, air kencing untuk. Kena berhati-hati tu. Pergi ke sebelah sana tu. Jadi sebab dia kira itu tidak najis. Boleh lah. Bila tidak najis, kan Ukl dan Urainah tu minum. Jadi ada yang guna begitu. Kalau kita tak setuju pun tak jadi masalah. Saya sendiri pun tak suka. Sebab itu pilihan saya, cuba tengok dalam nota tadi, saya lebih cenderung kepada yang mengatakan semuanya najis. Sebab apa? Kalau kita tengok golongan pertama yang kata tidak najis itu, dalil dia apa? Satu hadis tu. Walaupun banyak saluran dia, tapi satu hadis tu. Kalau kita perhati, siapa yang mengamalkan hadis tu selain daripada orang yang terlibat tadi? Tak ada. Sahabat yang menganggap, dah Nabi suruh, kita boleh minum lah. Saja-saja dah tak najis, kita boleh minum lah. Siapa yang buat begitu? Tak ada dalam hadis mana-mana. Kemudian kalau nak cari dalam Quran, satu pun tidak ada ayat. Tapi berbeza dengan jaga kebersihan, mengelak diri daripada kekotoran, menjauhkan diri daripada kekotoran, itu ada dalam Quran. Macam yang saya kemukakan tadi ayat, beberapa ayat tadi. Jelas, itu maknanya asas ajaran Islam ialah bersih, jaga kebersihan. Itu asasnya. Kita tidak menafikan dalam keadaan darurat, dalam keadaan tertentu, bila diperlukan sepatutnya bersikap terbuka lah. Kita gunalah cara-cara itu pun. Tetapi pada dasarnya tidak. Sebab dari segi dalil Quran ada banyak. Hadis pun ada juga. Cuba kita tengok tadi. Dan itulah yang lebih sesuai dengan ruh, dengan semangat agama Islam. Kita kena tengok dari sudut itu. Adapun yang tadi termasuk dalam kes terkecuali, itu kita boleh kata itu kerana darurat. Kerana darurat. Kemudian selepas ni kita akan bincang dari segi guna untuk perubatan pula. Guna untuk perubatan pula. Jadi kita boleh kata itu termasuk dalam darurat. Kalau dalam darurat bukan air kencing saja, benda-benda lain pun boleh. Benda-benda lain pun boleh. Jadi selesailah masalah tu. Sebab buktinya itu hanya khusus untuk orang-orang yang berkenaan, puak-puak Urainah dan Ukl itu. Bukan diguna oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi umum sahabat-sahabat ni minum air kencing, tidak begitulah. Adapun hadis-hadis yang dikatakan Nabi bersembahyang di kandang kambing itu, maksudnya kita boleh kata kandang kambing itu bekas kandang kambing. Sebab ada hadis tadi kan kita sebut tadi, saya tulis tadi, dulu kandang kambing. Masjid Nabi itu dulu kandang kambing. Sebelum dia jadi masjid tu, kandang Nabi sembahyang di kandang kambing bukan bermakna kambing ada duduk berak di situ, duduk kencing di situ dan sembahyanglah di situ. Bukan. Tetapi bekas kandang kambing. Asalnya kawasan kandang kambing. Nabi bersembahyang di situ. Itu maksudnya. Kalau kita kata binatang yang halal dimakan ini, air kencing dan tahi dia tidak najis, kenapa dalam hadis Nabi SAW larang pula jangan bersembahyang di kandang unta? Kalau tidak najis. Dan hadis yang kata bersembahyang di kandang kambing itu sebenarnya tapak masjid Nabi SAW yang ada sampai sekarang ni. Yang asal itu adalah kandang kambing. Kambing tidak ada. Tapi sebut tu sebab cerita dulu. Dulu ada kandang kambing di situ. Ini kena faham ni. Saya lebih menyokong pendapat yang kedua.
Jadi kandang kambing tu dah tak ada. Macam gini lah orang sebut cikgu. Di kalangan kita ni pun mungkin ada di dalam kelas kita hari ni. Orang panggil cikgu. Padahal dia dah pencen dah. Ataupun dia berhenti dah lama dah dia berhenti. Dia tidak jadi cikgu dah. Tapi sampai mati orang panggil cikgu. Kenapa? Mengambil kira dulu. Ini masalah penggunaan bahasa ni. Nabi kata semayanglah di kandang kambing. Bukan makna kandang kambing betul-betul yang sedang ada banyak kambing dengan air kencing dan tahi dia tu. Tak sesuai. Nabi nak suruh begitu. Dalam keadaan ada tempat lain yang lebih bersih. Tak sesuai. Kecuali kita kata memang tempat sembahyangnya sebelum dibina masjid, dibuat masjid itu, tempat tempat itulah juga jadi tempat sembahyangnya. Itulah tempat kambing. Mengambil kira dulu. Seperti cikgu tadilah, dia sebut cikgu. Padahal dia dah lama dah tidak cikgu. Tapi lekat nama cikgu. Sebab mengambil kira dulu dia cikgu. Ini takwilan-takwilan yang perlu kita buat. Kalau tidak, dia jadi macam mana? Dalam hadis tu suruh tu. Kena fikirlah, Nabi SAW ni orang yang macam mana, pengotor ke ataupun orang yang sangat bersih. Kalau kita perhatikan ajaran dia macam yang saya sebut tadi. Ketika mari kotor, dia tak bagi. Sebab apa? Dia sebut kotor. Huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil muhid. Huwa adhan, kotor. Padahal, pada ketika tidak datang itu, suci memang boleh pun. Halal, bersetubuh. Cuba tengok. Ini menunjukkan Islam tak suka kepada kekotoran itu. Melibatkan umat dia, penganut dia dengan benda-benda yang kotor. Kemudian tidak jelas tu untuk kita kata untuk kesihatan, untuk apa. Dari segi ulama pun penyakit dia tu. Apa penyakit dia? Kita kata ikutlah pakai pendapat darurat ke atau pendapat yang tidak najis. Penyakit dia tu penyakit apa tak jelas. Kalau jelas pun, sahabat-sahabat lain faham. Ini untuk mengatasi penyakit dia sebagai ubat kepada penyakit dia. Dan mereka tidak minum suka-suka gitu saja-saja begitu, tidak. Jadi begitulah. Saya lebih kecenderung gitu. Tapi kalau kita tengok di sini cuba tengok kitab ni. Cuba tengok kitab ni. Pengarang ni dia lebih cenderung kepada tidak najis. Cuba kita tengok. Wa huwa qawlu aktsari ahli al-ilmi min as-sahabah faman ba'dahu. Tadi kan saya dah tulis tadi, Hafiz Ibn Hajar kata jumhur ulama kata najis. Di sini pula Imam Tirmidzi kata jumhur ahli ilmu dari kalangan sahabat dan orang-orang selepas mereka mengatakan dia tidak mengapa, tidak najis. Tidak najis. باستعمال بول الحيوان الذي يحل أكل لحمه كالإبل والبقر والغنم ونحوها. Ini cerita pasal mazhab pula ni. Khilaf tentang abwal, air kencing dan tahi binatang itu. Itulah. Ini ramai dia sebut ni orang-orang ni. Ini antara yang saya rujuk jugalah. Cuba tengok. Ini hebat ni. Pengarang ni luar biasa hebat ni. Dia menetap di Arab Saudi. Dan dia ni orang Habasyah, orang Ethiopia. Tapi dia menetap di Arab Saudi dan mengajar di sana. Mengarang macam-macam kitab. Terutamanya kitab-kitab hadis, syarah Muslim, syarah Sunan Nasa'i, ni syarah Tirmidzi, dia buat. Memang sangat alim, tapi dia sokong pendapat yang mengatakan air kencing binatang itu tidak najis, yang halal dimakan tu. Ada khilaf lah, ikut mana-mana pun ada khilaf dalam perkara ni. Panjang perbahasannya. Dalam kitab ni pun dia sebut Imam Bukhari, Imam Tirmidzi,
Dan kebanyakan imam hadis berpendapat tidak najis. Tetapi dia bincang begitulah. Bagi saya, yang mengatakan najis itu dari segi hujahnya lebih kuat. Dan ini apa yang tersebut dalam hadis ini boleh kita katakan berkait dengan satu peristiwa yang hukumnya tidak boleh diumumkan. Tidak melarat kepada orang lain. Ini kita kata dalam istilah usul fiqhnya waqi'atu hal la umuma laha. Peristiwa khusus. Peristiwa yang terpencil, terkecuali ni. Dan mereka ni nak kata sebagai orang Islam yang baik sangat. Tidak, bahkan kena bunuh akhirnya ni. Orang-orang yang terlibat ni dalam cerita ni, hadis ni, kena bunuh. Dan ramai ulama mengatakan mereka ni sebenarnya puak-puak munafik. Tetapi kenapa kita ambil juga hukum? Sebab mereka datang kepada Nabi itu dalam orang Islam, sebagai orang Islam. Masuk Islam. Orang-orang yang masuk Islam dan sebagai orang Islam, jadi dilayan, terikat dengan hukum Islam lah kira-kira. Terikat dengan hukum Islam. Bila Nabi suruh dia minum susu, minum, katakanlah Nabi suruh dia minum air kencing, maknanya sebagai orang Islam lah, bukan sebagai orang kafir. Jadi seramai-ramai sahabat tu tak ada buku ni. Inilah menunjukkan tak boleh, tak boleh. Yang lebih kuatnya yang mengatakan najis. Banyak dah saya bagi tadi contoh-contoh binatang yang makan lah. Anjuran Nabi SAW nya, kalau nak makan pun kena asingkan dia dulu, letak dalam satu bekas, satu tempat, kawasan yang dia tak makan lagi dah najis-najis itu. Yang dia makan hanyalah yang bersih-bersih selama beberapa hari, barulah kita boleh sembelih nak makan. Kalau tidak, Nabi larang. Ini menunjukkan yang dimakan itu sesuatu yang menjijikkan lah, yang tidak bersih lah. Itu benda tu kena perhatilah dari segi hujah-hujah. Ini cerita lain pula. Saya rasa cakap itulah dulu. Cakap itu.